Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan Sapphire ingin membentangkan tugasan 2 bagi penyelidikan operasi 1 di bawah bimbingan Dr. Wan Rosmanira Ismail. Berikut merupakan ahli kumpulan Sapphire. Terdapat 5 soalan dalam tugasan 2 ini, iaitu A, B, C, D dan E. Saya, Nuridaya binti Jailani, nombor matrik A108753 akan menjawab soalan pertama, iaitu anggapkan bahawa harga delima bukannya $100. Setiap delima berharga $190. Adakah Zales masih akan membeli delima? Untuk menjawab soalan pertama, saya mulakan dengan persamaan maksimum Z sama dengan 400X1 tambah 500X2 tolak 100 tambah DR R. Mengapa saya menggunakan tambah DR ini? Pada soalan menyatakan harga delima yang baru adalah 190. Tetapi saya tidak menyatakan dalam persamaan ini kerana kita menggunakan unknown dahulu. Seterusnya, puan adalah X2, S2, R, S4, X1. Si puan adalah 500, kosong, negatif 100 tolak DR, kosong, 400. Ini adalah B inverse yang kita telah dapat menggunakan kaedah simplex. Kemudian si puan darab dengan B minus sama dengan 500 kosong negatif 100 tolak DR kosong 400 dan mendarabkan dengan B inverse. Setelah kita membuat pendaraban si puan dan B inverse, kita akan dapat 100 DR kosong 200 tolak 2 DR kosong 200 tolak DR. Setelah kita dapatkan penyelesaian ini, kita akan buat perbandingan dengan persamaan ini. Persamaan ini kita dapat daripada persamaan sebentar tadi, iaitu maksimum Z. Kita akan pindahkan ke semua nilai sebelah kanan ke sebelah kiri dan kita ingin meninggalkan kosong. Kemudian kita membuatkan perbandingan dengan penyelesaian ini tadi, iaitu yang pertama 100 tambah DR lebih dan sama dengan kosong. Kita akan dapat DR lebih dan sama dengan negatif 100. Kemudian 200 tolak 2 DR lebih dan sama dengan kosong. Dan kemudian kita akan dapat DR lebih kecil dan sama dengan 100. Kemudian 200 tolak DR lebih dan sama dengan kosong akan dapat DR lebih kecil dan sama dengan 200. Kemudian kita campurkan ketiga-tiga ketaksamaan ini, kita akan dapat negatif 100 DR besar dan sama dengan negatif 100 dan kecil sama dengan 200. Kemudian kita akan dapat pada soalan tadi menyatakan harga delima adalah $190. Kita akan kira $190 sama dengan 100 tambah DR, kita akan dapat DR 90. So kita tahu pertambahan harga asal iaitu 100 akan bertambah sebanyak 90. Memandangkan $190 berada dalam jangkauan negatif 100, DR lebih besar daripada negatif 100 dan lebih kecil daripada 200, asas tetap optimum, nilai optimum boleh ubah, keputusan tetap tidak berubah, iaitu X1 sama dengan 20, X2 sama dengan 25 dan R sama dengan 15. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurul Fatina Jiha binti Azamli dengan nombor matrik A170343 dan akan membincangkan soalan yang seterusnya. Berdasarkan soalan, dinyatakan bahawa kita perlu andaikan setiap satu delima yang dibeli berharga 190 daripada harga asalnya iaitu 100. Dan soalan meminta untuk mencari nilai optimum baru bagi masalah ini. Maka, pertama sekali, kita perlu mendapatkan fungsi objektif baru iaitu
Max Z sama dengan 400X1 tambah 500X2 tolak 190R, yang mana pemboleh ubah X1 mewakili pengeluaran cincin jenis 1, pemboleh ubah X2 pula mewakili pengeluaran cincin jenis 2, dan akhir sekali pemboleh ubah R mewakili bilangan delima yang dibeli. Kita tahu nilai optimum pemboleh ubah keputusan tidak berubah, iaitu X1 sama dengan 20, X2 sama dengan 25 dan R sama dengan 15. Maka, dengan menggantikan nilai optimum pemboleh ubah keputusan ke dalam fungsi objektif baru, penyelesaian optimum baru untuk masalah ini boleh diperoleh. Akhirnya, berdasarkan pengiraan yang tertera di skrin, Max Z sama dengan 17,650. Maka, penyelesaian optimum baru adalah Z sama dengan 17,650. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Liana Najwa binti Mazhar Haldi dengan nombor metrik A19330. Saya akan teruskan dengan soalan B, iaitu suppose that Zeus were only required to produce at least 23 type 2 rings. What will Zeus' profit now be? Berdasarkan model LP, kekangan yang perlu diubah mengikut soalan ialah kekangan 5, iaitu negatif X2 lebih kecil atau sama dengan negatif 25. Maka kekangan 5 yang baru ialah negatif X2 lebih kecil atau sama dengan negatif 23. Bagi mendapatkan nilai sebelah kanan kekangan pada tabla optima yang baru, kita menggunakan rumus B songsang darab B, di mana B songsang diperoleh daripada tabla optima berpandukan pemboleh ubah asas awal, dan B adalah vektor laju M darab 1 nilai sebelah kanan kekangan tabla awal. Setelah menggunakan rumus, kita akan dapat nilai sebelah kanan kekangan yang baru, iaitu 23, 2, 17, 4 dan 24. Penyelesaian adalah tersahur kerana nilai sebelah kanan bernilai positif, maka penyelesaian optimum masih kekal optimum. Oleh itu, kita boleh mencari keuntungan baru yang diperoleh oleh Zeus dengan memasukkan nilai sebelah kanan kekangan yang baru ke dalam fungsi objektif, iaitu X1 sama dengan 24, X2 sama dengan 23 dan R sama dengan 17. Maka jumlah keuntungan yang diperoleh oleh Zeus adalah $19,400. Seterusnya, saya Puteri Nur Syafawati binti Megat Muhammad Wazir A168960 akan menerangkan soalan C, iaitu what is the most that Zeus would be willing to pay for another hour of javeller's labor? Pertama sekali, kita perlu mengubahkan kekangan 3 daripada X1 tambah 2X2 lebih kurang atau bersamaan 70 kepada X1 tambah 2X2 bersamaan 70 tambah D3. Kemudian, kita akan menggunakan persamaan B inverse darab B. B inverse boleh diperoleh daripada tablo simplex, manakala B kita akan peroleh daripada nilai sebelah kanan untuk setiap kekangan. Kemudian kita akan mengira B inverse darab B untuk memperoleh jawapan seperti berikut, iaitu 25, 10 tolak 3 D3, 15 tambah 2 D3, D3, 20 tambah D3. Kita akan menggunakan nilai untuk X1, X2 dan R. Kemudian kita akan memasukkan nilai yang diperoleh di dalam persamaan Z bersamaan dengan 400X1 tambah 500X2 tolak 100R. Kemudian kita akan perolehi Z bersamaan 400 dalam kurungan 20 tambah D3 tambah 500 dalam kurungan 25 tolak 100 dalam kurungan 15 tambah 2 D3 bersamaan 19,000 tambah 200 D3. Oleh itu, kita boleh simpulkan bahawa Zeus sanggup membayar sebanyak RM200 kepada pekerjanya jika mereka bekerja lebih masa untuk setiap 1 jam. Hal ini kerana jika pekerja mereka bekerja lebih masa, Zeus akan menerima keuntungan sebanyak RM200 bagi setiap 1 jam yang ditambah. Soalan D. What is the most that Zeus would be willing to pay for another sapphire? Soalan ini adalah melibatkan masalah maksimum. Jadi, apa perlu kita buat adalah kita akan menggunakan kaedah klasik, iaitu kekangan 4 ini kita akan tambahkan D4 dan B negatif 1, B kuasa negatif 1 ini kita akan dapat daripada tablo simplex optimum kita. Dan nilai B yang baru adalah kita akan tambahkan
di 4 di sini. Jadi apa perlu kita buat adalah kita akan darabkan B negatif 1 dengan B kecil, dan kita akan dapat nilai ini. Dan kita tahu yang nilai ini adalah X1 adalah ini, X2 adalah ini, dan R kita adalah 15. Jadi daripada persamaan asal Z, ini adalah X1, X2 dan R, dan kita akan masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam persamaan ini, dan kita akan dapat jawapan kita adalah 1900. Kesimpulannya, Z sepatutnya tidak sanggup untuk membeli sebarang penambahan untuk Sapphire. Hal ini kerana kita mempunyai harga bayangan yang sebanyak sifar. Ini adalah masalah yang melibatkan maksimum. Bermakna, untuk sebarang penambahan Sapphire tidak akan mengubah sebarang keuntungan. Untuk soalan E, Zils ingin menghasilkan cincin jenis 3. Cincin jenis ini memerlukan 4 delima, 2 nilam dan juga 1 jam waktu bekerja. Cincin ini akan dijual dengan harga 550. Persoalannya, perlukah Zils menghasilkan cincin jenis 3 ini? Pertama sekali, kita perlu menyenaraikan fungsi objektif dan juga semua kekangan. Fungsi objektif bagi soalan ini ialah Z sama dengan 400x1 tambah 500x2 tambah 550x3 tolak 100R. Kekangan pertama adalah kekangan delima. Oleh itu, ketaksamaan yang terhasil adalah 2x1 tambah 3x2 tambah 4x3 tolak R lebih kecil atau sama dengan 100. Kekangan kedua adalah tentang nilam. Ketaksamaan yang terhasil ialah 3x1 tambah 2x2 tambah 2x3 lebih kecil atau sama dengan 120. Kekangan ketiga tentang masa yang diperlukan untuk menghasilkan cincin itu. Ketaksamaan yang terhasil ialah x1 tambah 2x2 tambah x3 lebih kecil atau sama dengan 70. Kekangan keempat dan kelima merupakan permintaan pasaran yang memerlukan cincin jenis 1 sekurang-kurangnya 20, cincin jenis 2 sekurang-kurangnya 25. Pada raja ialah tablo optimum yang kita dapat pada soalan sebelum ini. Kita akan gunakan formula ini untuk mencari penyelesaian kepada masalah ini. Pemula ubah asas optimum ialah X2, S2, R, S4 dan juga X1. Manakala CPUA kita boleh dapati daripada fungsi objektif. B songsang pula boleh didapati daripada tablo optimum seperti yang di-highlightkan berwarna pink. Seterusnya, kita akan mendarabkan B songsang dengan CPUA. Nilai yang diperoleh adalah 100, 0, 200, 0, 200. AJ adalah lajur dalam kekangan untuk pemboleh ubah X3. Nilai yang kita dapat adalah 4, 2, 1, 0, 0. Selepas itu, nilai-nilai yang kita dapat ini akan dimasukkan ke dalam formula. Kita akan dapat nilai 600 tolak 550 yang memberikan jawapan 50. C3 bar yang kita dapat adalah lebih besar atau sama dengan 0. Nilai ini bermakna menghasilkan cincin jenis 3 ini akan mengurangkan keuntungan sebanyak 50. Oleh itu, Zils tidak perlu menghasilkan cincin jenis 3 ini kerana ianya tidak menguntungkan.